Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setelah mana kita pada kelas-kelas selepas kita dah memahami konsep dalil, kita tahu bahawa nas dari sudut thubut, dari sudut dalalah ni secara ringkas, ya, sebab nas ni banyak lagi, ya. Kita ada masalah dalalah al-amru, an-nahyu, ya, penggunaan kalimah dalam Al-Quran, ya. Itu semua adalah memainkan peranan, ya. Untuk memahami nas tu kita perlukan ulum Quran, ulum hadis, ya, yang dihimpun semuanya kemudian dalam ilmu usulul fiqh. Ya, usul fiqh tu para ulama kata berbeza daripada akidah, bahasa dan juga fiqh. Jadi maknanya dari sudut, kalau kita betul-betul nak faham nas itu, dia adalah proses yang luas, ya. Bukanlah kata panjang tapi luas. Jadi kemudian kita nak ambil tajuk kita yang memang dalam, ya, yang sebelum-sebelum tu semua yang mukadimah. So the main tajuk sekarang ni kita nak bincang ialah tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tentang ketuhanan. Isu-isu perbincangan tentang ilahiyat, tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa kita kena bincang? Kita dah ambil awal itu tentang agama. Hakikatnya apa yang kita bincang tentang agama, keperluan beragama, kepentingan beragama ialah merujuk kepada kepentingan percaya kepada Tuhan. Kerana beragama maknanya percaya kepada Tuhan, kan? Kalau tak percaya Tuhan, tak ada agama. Etis kita tak kira agama, walaupun ialah dari sudut orang kata apa, dia ada ritual dia etis ni. Bukan dia tak ada ritual, kan? Jadi apa nama, sebab tu ada orang etis katakan, bila pemimpin, ya, etis ataupun yang tak nak beragama ni mati, diadakan macam-macam upacara, ya. Kalau ikut logik etis, nak, kalau masa Stalin mati, masalahnya masa Lenin mati, kamu lubang berjalan dah lah, ataupun bagi anjing makan dah lah, kan? Dia bukan ada makna, bukan ada ruh, bukan ada apa, kan? Bukan ada beza. Dia tidak ada makna. Dia bersepon mayat dia diarak, diusung, ditanam, dibina kubur besar-besar, kan? Apa saya, dia kata kita nak memuaskan apa yang dulu kita dapat dalam agama. Agama tu ada ritual, kan? Bila dah tanam, kita baca doa. Pasal kita percaya di sana ada akhirat. Dia hang tak percaya akhirat, betul? Nak tanam apa? Kalau macam Queen Elizabeth, kan, mayat dia diarak apa, kita faham, dia mereka ni percaya apa? Dia percaya apa? Hari akhirat, percaya, kan? At least dia percaya ada hidup lepas mati. Tapi orang etis, jadi hakikatnya hidup mereka tak ada makna, tapi fitrah. Itu fitrah. Sebab manusia ni taklah dapat rasa lari daripada rasa beragama, rasa bertuhan. Okey. Walaupun ramai orang, bukanlah ramai, tapi ada segelintir manusia yang cuba mengingkari hakikat ini, tetapi dia sebenarnya cuba menafikan diri dia sendiri. Sebab itu Allah Ta'ala kata nasullaha fa'ansahum anfusahum. Mereka lupakan Allah, maka Allah lupakan diri mereka. So, menafikan Tuhan, hakikatnya menafikan diri sendiri, kan? Sebab itu mengenal Tuhan adalah dengan mengenal diri. Kalau kita tak kenal diri, kalau kita kenal Tuhan, lepas tu kita disuruh mengaku kita ni hamba dan Tuhan ialah pencipta. Kita ni adalah makhluk, Tuhan adalah khaliq. Kita ni abdun, Tuhan adalah ilah, ma'bud. Jadi sebab itu kita kata di sini Tuhan as the ultimate reality.
Dia adalah realiti yang paling utama. Dan tanpa Tuhan tak ada realiti. Sebab itu atheist dia jadi meaningless. Dia tak ada makna. Dia tak ada makna hayat. Hidup dia tak ada makna. Sebab semuanya bermula daripada Tuhan. Alam ni main daripada Tuhan, dicipta oleh Tuhan. Betul tak? Alam tak wujud sendiri. Segala apa yang kita nampak, apa yang kita tak nampak, alam ghaib, alam syahadah, semuanya makhluk diciptakan Tuhan. Jadi puncanya ialah Tuhan. Ya? Dan alam yang ada ini, inilah realiti. Dan dia balik kepada Tuhan. Kerana pentadbirannya, pengurus aturannya, penjagaannya. Bukan saja Tuhan itu yang mencipta, tapi dia juga yang menjaga, mengurus atur, mengurnia nikmat, memberi pelbagai penjagaan, pelbagai nikmat. Itu semua datang daripada Tuhan. Sebab itu dimulakan Al-Quran itu dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inilah hakikat. Hakikatnya ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua nikmat dalam alam ni balik punca dia kepada Allah Rabbil Alamin. Sebab itu tidak ada benda yang wujud melainkan kewujudannya itu sendiri menunjukkan secara langsung kepada kewujudan Tuhan. Sebab apa pun yang kita nampak dalam alam ni, yang jadi pada diri kita, yang ada di sekeliling kita, semuanya tak jadi dengan diri dia sendiri. Semuanya dijadikan, ada mula. As long as dia ada mula kewujudan, selagi mana dia dulu tidak ada kemudian ada, maka confirm dah, dia mesti diadakan. Dan bila dia diadakan, dia ada yang mengadakan. Nah, itu dah pasti. Tidak perlu fikir panjang-panjang, fikir lama-lama, tak payah. Benda common sense macam kita dah sebut tadi. Kan? Jadi sebab itu kita kata Tuhan itu adalah, God is the ultimate reality. Dia adalah al-haqiqah al-kubra. Dan tanpa Tuhan tak ada apa, tak ada wujud. Ya? Dan seperti mana kalau kita menafikan Tuhan sebagai pencipta, demikian juga kalau kita nafikan Tuhan sebagai al-ma'bud yang disembah. Dan hakikatnya orang ateis, dia tak boleh nafikan Tuhan dari segi Tuhan itu pencipta, dari segi Tuhan itu ada. Yang dia nak nafikan itu dari segi Tuhan sebagai al-ma'bud yang disembah. Ya, pasal dia tak nak dirinya ditentu atur oleh Tuhan dari segi ubudiyah, dari segi uluhiyah. Rububiyah dia tak ada nafi. Dia nafikan rububiyah. Kuku dia bukannya dia boleh kawal. Umur dia tak jaga. Hidup nanti dia bukan tangan dia. Kan? Dia tak ada nafi. Sebab itulah Firaun terkedu. Kan? Bila dia tanya Nabi Musa, "Wa ma rabbul alamin?" Hai Musa, apa dia Tuhan sekalian alam? Nabi Musa jawab realiti yang siapa pun tak ada nafi. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Yang menjadikan langit, bumi dan apa antara keduanya. Yang kau tak boleh nafi. Betul tak? Firaun tak boleh dakwa kata dia cipta langit. Firaun tak boleh dakwa kata dia cipta bumi. Kalau dia dakwa macam tu, orang kata dia bohong daripada awal. Kadang-kadang ahli politik zaman lah, bohong dia lebih dahsyat daripada Firaun tu. Firaun pun dia tak berani tipu rakyat dia sampai terus tu. Kan? Pasal dia tahu benda ni dia, kalau Firaun dakwa, kalau Firaun kata ana rabbul alamin, orang kata bohong Mana dia rabbul alamin? Kita dulu tahu mak dia beranak, dia baby keluar dari perut mak dia, takkan dia rabbul alamin. Kan? Semua orang tahu. Pak dia, tok wan dia, tok nek dia, moyang dia, semua mati. Kan? Dan dia tu dulu baby kecil. Lepas tu makin tua, takkan dia Rabbul Alamin. Firaun habis-habis kuat, dia kata, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah
Tuan kamu yang tertinggi, aku yang tentukan halal dan haram, aku yang bagi ke apa yang boleh buat, apa tak boleh buat. Tu je. Dan Fir'aun tercabar. Tercabar. Dari sudut apa? Dari sudut bila Nabi Musa Mahabak kata, Tuhan suruh an arsil ma'iya bani Israel. Fir'aun, aku datang bawa perintah Tuhan, engkau kena lepas Bani Israel. Hak ni yang dia tercabar. Pasal apa? Selama ni tak ada siapa pernah bagi arahan dekat dia. Dia seorang je buat apa? Halal haram di tangan dia. Tiba-tiba Musa mai habaq kata, aku ada satu arahan, order untuk engkau, hai Fir'aun. Engkau juga kena ikut arahan ni, kau kena patuh. Tiba-tiba terkejutlah kawan. Selama ni aku yang suruh, aku tak pernah disuruh. Aku yang melarang, aku tak pernah dilarang. Kan? Itu kita kena faham konteks kekafiran Fir'aun tu, kena faham. Kan? Bila kita kata Fir'aun tu atheist, atheist macam mana dia atheist? Bukan dia dakwa dia cipta langit bumi. Ya. Bagi dia pun langit bumi ni sedia ada, sedia wujud, tak kan? Wajib wujud. Jadi dia tak perlu, bagi dia pun konon-kononnya tak perlu explanation lah. Tapi yang dia nak nafi itu ialah pemerintahan dia. Sebab so, ulama kata makna perkataan dia ana rabbukum al-a'la, iaitu akulah yang suruh, yang larang. Ada siapa yang suruh dan larang aku. Hampa dia tak boleh ikut arahan lain daripada arahan aku. Hampa tak boleh sembah lain daripada apa yang aku sembah. Hampa tak boleh mandai-mandai sendiri. Itu maksud dia. Tiba-tiba Nabi Musa mahabak kata dia, an arsil ma'iya bani Israel. Sabarlah Fir'aun. Dan inilah hakikat orang yang tak mau percaya Tuhan. Dia nak lari daripada ubudiyah, nak lari daripada perhambaan diri kepada Allah Ta'ala. Dan inilah realiti yang mereka cuba nak nafikan, yang mereka cuba nak deny. Yang bila dinafikan, sedangkan ini adalah realiti, ini adalah hakikat. Hakikatnya adalah kita ni abdun, wallahu rabbun. Kita ni hamba, Tuhan ialah Tuan, pencipta, pentadbir yang kita kena taat. Jadi kalau dah begitu, kalau dinafikan hakikat ini, jadilah apa yang jadi. Tengok dunia barat sekarang, tidak ada peraturan. Tidak ada peraturan. Manusia tak boleh buat peraturan atas manusia yang lain. Peraturan manusia mesti boleh dilanggar. Ya? Manusia dia pandai, dia boleh mengelak. Kita ambil contoh senang nak faham, isu semasa. Kan dalam nama apa? Kelas isu semasa kan? Contoh, ada satu negara ni, parlimen dia buat undang-undang. Dia kata ahli parlimen dia tak boleh lompat parti. Anti-frogging law. Kan? Anti-katak. Kan? Dia buat undang lah, kononnya okey, ini ya, kerajaan akan stabil lah, dia kata. Kan? Kita pun dia tak boleh, macam mana dia pun nak lompat lah. Kan tak boleh. Kan? Tiba-tiba dia tak panggil lompat pula, dia panggil menyatakan sokongan. Tahu tak? So dia boleh depan mata kita, dia tipu hidup macam tu je. Sama je. Yalah. Sama. Tu kata manusia, the art of deception. Kan? Perkataan inna minal bayani la sihra. Kata yang manis itu memukau. Kan, kita pun terpukau lah dengan undang-undang yang begini, dibahas di sekian. Kan? Tiba-tiba tu Tuhan hantar katak kat Fir'aun kan. Tapi Fir'aun katak tu adab. Katak ni memang dia menyusahkan manusia. Kan? Baik katak, betul-betul katak, tambah-tambah manusia berkatak. Kan? Itu contoh undang-undang manusia.
Dia mesti boleh dikilat, dipulat. Kan? Sebab tu Tuhan tak bagi manusia autoriti. Hanya undang-undang Tuhan. Kan? Kalau kita manusia, kita nak hukum satu manusia lain dengan hukuman bunuh, atas hak apa kita nak bunuh dia? Bukan kita yang bagi dia nyawa. Betul tak? Bukan kita bagi dia nyawa, melainkan ada satu autoriti daripada yang bagi nyawa. Mahabak kesalahan ini, hukuman dia mati. Kamu nampak logik? Sebab tu sekarang di barat mereka dah anti hukuman mati, death penalty. Pasal apa? Memanglah, kalau you fikir logically, by what right kita boleh ambil nyawa dia? Sekarang ahli falsafah perundangan barat dah pula fikir, kan? Hak apa kita nak justifikasikan bunuh orang? Walaupun dia bunuh orang lain, tapi kita tak ada hak. Bukan kita yang bagi dia hidup, bukan kita bagi dia nyawa. Satu-satunya justifikasi yang membolehkan hukum mati ini ialah syarak. Kalau undang-undang tu wahyu daripada Tuhan, kita kata dia ni dihukum mati pasal Tuhan hak bagi dia nyawa, suruh kita bunuh dia. And then that will be justified. Dan sebab itu kalau kita faham paradigma itu, persoalan dan syubhat yang timbulkan tentang jihad, contoh jihad, macam mana kita nak justifikasikan jihad? Kan? Kok mana pun realitinya memang Nabi yang serang dulu. Betul tak? Perang Badar siapa serang dulu? Nabi yang serang dulu, betul tak? Nabi serang, Nabi sekat apa ni, kafilah Abu Sufyan. Kan? So by what right Nabi boleh pergi sekat kafilah Abu Sufyan itu? Kan? Lepas tu datang perang Uhud, barulah balasan daripada orang musyrikin. Lepas tu perang Ahzab. Tapi lepas itu, kemudian bila dah lepas Fathu Makkah, Nabi pergi serang Taif. Nabi pergi serang nak perang dengan Tabuk. Lepas tu apa perang yang datang zaman Abu Bakar, Umar, Uthman? Kan? Atas sebab apa orang Islam pergi serang negara-negara ini? Kalau kita tidak ada paradigma yang betul untuk melihat isu ini, memang payah kita nak jawab syubhat-syubhat ni. Tapi kalau kita faham yang menjustifikasikan itu ialah undang-undang Tuhan, itu adalah suruhan Tuhan, in the name of God. Betul, Nabi kata qatilu bismillah. Perang dengan nama Allah, atas nama Allah. Sebab itu kita perang, barulah dia perang itu boleh dijustifikasikan. You main serang negara ni tertentu pasal you nak biji timah dia, unjustified. Nak biji timah, main beli dia elok lah. Kita boleh jual. Ni tak ada, dia dah beli, lepas tu dia tak mahu kita jual kat orang lain, tak suruh jual dia seorang. Oh, banyak cantik, kan? Ini lepas tu main jajah tanah kita, kan? Tembang habis hutan kita apa semua, dia main biji benih, pokok getah, so tanam. Nasib baik tumbuh. Kan? Lepas tu dah tanam, getah tepi kat dia. Kan? Tak ada justifikasi langsung. Kan? Sebab itu kita tengok ulama-ulama dulu menentang penjajahan British. Pasal apa? Pasal undang-undang yang dibawa oleh British itu tidak bercanggah ataupun tidak selari dengan hukum syarak. Kan? Jadi kita nak kata Tuhan ialah penjelasan, explanation. Tuhan ialah dalil. Sebab tu Syekhul Islam Ibn Taimiyah kata di antara yang disebut oleh Ahli Sunnah wal Jamaah ialah Tuhan sebagai Allah itu adalah dalil. Kan? Sebab tu Imam Ahmad di antara doa dia, ya dalilan hayara, dullani ala tariqis salihin. Wahai dalil orang yang keharanan, tunjukkan aku jalan orang yang salih.
Tuhan adalah dalil. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya yang menerangi langit dan bumi. Tak ada Tuhan, gelap semua benda. Kita tak nampak apa. Kita tak boleh nak jelas apa isu pun, melainkan dengan nama Tuhan. Jadi sebab itu juga kita perlukan agama yang benar. Dan kita kena pastikan bila kita sebut ini adalah perintah Tuhan, dia betul-betul perintah Tuhan. So dia adalah dua perkara. Atas nama Tuhan, kalau betul ianya arahan Tuhan, dia adalah seadil-adil perkara. Tapi kalau dia bukan betul-betul suruhan Tuhan, hanya didakwa sebagai suruhan Tuhan, dia akan menjadi zalim-zalim perkara. Sebab itulah dosa yang terbesar ialah berdusta atas nama Tuhan. Kezaliman yang muncul dalam alam ini, raja-raja Eropah yang zalim, yang kejam, yang keji, ialah kerana mereka salah guna nama Tuhan. Kebejatan gereja Katolik ialah kerana mereka salah guna nama Tuhan. Atas nama Tuhan mereka menghalalkan. Dan itulah perbuatan orang musyrikin Mekah juga. Atas nama Tuhan mereka mendakwa, kata Tuhan larang itu, larang ini. Dan sebab itu Tuhan mencabar orang kafir. Hamba kata aku larang makan itu, aku tak bagi buat ini. Mana bukti? Tuhan tak suruh benda-benda yang keji, kan? Dan sebab itu diberikan akal. Akal sebagai penerima dan pembeza mana satu suruhan Tuhan yang betul, mana satu suruhan Tuhan yang tak betul. Sebab itu tidak ada orang yang salah guna nama Tuhan melainkan dia anti akal. Dia tak suka orang fikir. Dia tak suka orang mencabar dogma yang telah diberikan. Dia suka kalau masyarakat terus berada dalam, kita pinjam istilah Kant, dogmatic slumber. Kan? Orang Melayu panggil apa slumber? Slumber lah. Kan? Dia duk khayal gitu kan. Duk rasa apa yang dia ajak tu betul yang belakang. Kan? Dia akan cari perkara-perkara remeh-temeh, isu-isu yang tak besar pun, tapi diperpayahkan, kononnya inilah agama. Kan? Isu-isu fiqh, bincang ayat-ayat musyamas, tak habis. Bincang 3 tahun kaji ayat musyamas kan. Lah kali tanya, kat Malaysia ni ada ayat musyamas kah? Orang Malaysia tak cukup syarat. Bayangkan, berapa puluh tahun orang mengaji ayat musyamas, rupanya kat Malaysia tak ada ayat musyamas. Kan? Pasal syarat ayat musyamas mesti dalam negeri yang panas. Matahari Malaysia tak kira. Kan? Padahal itu syarat, tapi dia letak syarat tu di hujung supaya orang tak perasan. Itu dia duduk bincang, kawan ni pun duduk fikir lah. Kan? Tak habis-habis. Jadi sampai umur 60 tahun tak lepas lagi 2 kolah. Kan? Banyak rukun wuduk pun berapa ingat lah, tak ingat. Kan? Banyak rukun je beli, lagi tak tahu. Kan? Jadi tak dikembangkan. Jadi agama tu hanya cerita bab-bab yang disusahkan, disukarkan, ditakut-takutkan. Oh ni kalau akad nikah ni tak ikut apa nama? Apa kita panggil? Sirah apa? Susun atur kata hak kami sebut ni, oh takut tak sah. Senapah. Belum senapah. Itu hampir beli tak kira pula. Beli barang. Sama lah dalam mazhab Syafi'i. Kan? Akad je beli. Bukan beli selang-selang. Aku beli, aku jual. Dia tak bagi tahu pula. Boleh pula kata ni. Habaq kat ustaz tu kan. Ni ustaz beli rokok sebatang ni. Kan? Buat akad tak? Ada tak aku jual, aku beli. Kan? Yang pertama rokok tu dah haram je lah. Memang tak sah dah jual. Kan? Confirm dah makan haram. Kan? Pertama kedai hak jual rokok, duit hak dia dapat daripada rokok tu confirm dah duit haram.
Pasal jual beli tak sah. Jual beli batil. Kan? Lepas ya kawan Aisyah kau tu confirm lah kan. Tapi kawan tukang jual tu lah. Duk telan duit haram setiap hari, siapa pun tak cakap apa. Kan? Tapi bila main tang doa orang mati, minta orang mati, dia pandai pula. Oi, tak boleh, kita ada takwil dia, kita ada pelik Dia dalam bab akidah, kita kena hati-hati. Itu Syekh Mu'alimi kata, kalau dalam bab akidah kita jumpa ada dua pandangan ulama, satu kata syirik, satu kata tak syirik. Contoh, dia akhirat esok, dia tak boleh kata lah, ya Allah, aku pun tak tahu mana satu, jadi aku tengok, aku ambil yang tak syirik lah. Dia tak boleh gitu kan. Pasal dalam bab akidah dia kena hati-hati. Tuhan kata tu, ada ulama kata tak syirik, pasal bang tak ikut. Pasal ambil yang tak syirik, pasal apa? Pasal hawa nafsu kan. Patutnya dia kena ambil al-ahwat, yang hati-hati. Tapi kalau main bab akidah, dia pandai pula kan. Lepas tu Ibn Taymiyah kata, antara orang yang takwil dengan tak takwil, siapa lagi selamat depan Tuhan? Yang tak takwil. Pasal kawan hak takwil ni, esok Tuhan tanya, awak tak percaya aku istiwa atas arasy? Masa tu kita nampak dah Tuhan istiwa atas arasy. Tu nak kata guna nak kata tak nak nafi, tak boleh lah. Tuhan depan mata masa tu, terang-terang masa tu dia duduk atas arasy. Kita duduk nampak. Lah memang tak nampak, boleh dah cakap macam-macam. Pandai dah kau tu takwil kau ni. Ni pada mahsyar itu, Tuhan turun atas kursi dia, nak kata apa? Depan-depan mata hang, dia panggil hang seorang-seorang mai depan dia, bukan depan kan. Tuhan tanya awak, Tuhan tak percaya. Tak jawab apa? Kan tak boleh jawab dengan Daniel Aristotle ke? Aristotle pun duduk dalam akal. Kan? Tuhan kata duduk kali dia. Tanya. Kan? Kalau pergi jawab gitu, Tuhan kata tak apa duduk sekali dengan Aristotle. Nanya. Kan? Atau kita dalam bab akidah ni kena cari hak selamat. Hak selamat dalam Quran dengan sunnah. Kan? Bukannya hak yang orang cakap apa, tak ada hujah. Sebab mereka ni tak ada authority. Tuhan saja, dia adalah the ultimate reality, the ultimate authority, the only authority kan? Lain tak ada. Semua balik kepada Tuhan, daripada Tuhan kepada Tuhan. Macam mana kita punya kehidupan, kejadian, macam tu juga kita punya urusan. Waktu Tuhan suruh kata, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirt. Kata olehmu, wahai Rasulku, sesungguhnya salatku dan sembelihanku, ini ibadat uluhiyah, ialah untuk Allah semata-mata. Seperti mana hidupku dan matiku untuk Allah. Hidup dan matiku dimiliki oleh Allah, maka salatku, ibadatku juga hanya untuk Allah Ta'ala. Semua ayat apa pun Tuhan dalilkan rububiyah sebagai hujah untuk menegakkan uluhiyah. Sebab rububiyah orang tak boleh nafi, kod mana pun tak boleh nafi. Rububiyah siapa pun tak boleh nafi. Etis pun tak boleh nafi rububiyah. Kan? Kod mana pun akhirnya dia mesti kembalikan kejadian alam ni kepada sesuatu, ataupun dia mesti i'tiqad lah sekali ada sesuatu yang wujudnya tidak ada mula, wajibul wujud. Yang mana wajibul wujud tu akhirnya dialah menjadi punca kepada segala kejadian yang baharu. Kan? Kalau kata saintis zaman dulu tak percaya Tuhan, dia percaya alam ni memang sedia ada. Lepas tu kejadian alam ni yang jadi-jadi lepas tu semuanya berpunca daripada pergerakan cakrawala ke, pergerakan bintang ke, planet tu ke, bulan ke. Kan? Lepas tu orang manusia ni dah tengok matahari, tengok bulan. Kan? Dia cari apa dia yang mengawal kejadian alam.
Dia orang sembah matahari, sembah bulan. Itu sembah apa nama? Macam orang etis lah. Etis sembah pemimpin-pemimpin dia. Kan? Sembah pemerintah dia. Misalnya dia bagi pemerintah dia autoriti untuk menentukan undang-undang. Jadi itu maksud kita Tuhan sebagai ultimate reality. Okey. Pasal apa Tuhan adalah kemestian wujud? Pasal dia pencipta. Yang kita kata semua benda yang baru jadi mestilah ada yang menjadikan. Itu realiti. Siapa tak boleh elak. Kan? Dan yang mencipta mestilah tak sama dengan yang dicipta. Dan bukan sahaja dia mencipta. Sebab sekarang nanti ada pula aliran Deism. Kita ada golongan atheism yang tak percaya Tuhan. A di sini ialah nafi lah, macam bahasa Sanskerta kita lah. Agama. A, tidak agama material. Jadi dia sama lah atheist Tuhan dalam bahasa Yunani. Jadi atheist, tidak bertuhan. Dan dia ada pula golongan deist dengan D. Mereka ni Qadariyah, golongan Qadariyah. Dan berkata Tuhan is dia panggil apa? Clockmaker. Tukang jam, buat jam. Tukang jam, pada dia buat jam tu jalan hari. Dia tak ambil kisah dah. Dia tak ambil tahu dah. Jadi dia kata Tuhan lepas cipta alam jalan sendiri. Macam orang yang percaya dengan teori Darwin. Kan dia panggil apa? Theistic evolution. Bagi mereka Tuhan mencipta pada awal sahaja. Lepas tu Tuhan tak tahu nak jadi apa. Dia bergerak sendiri. Benda tu dia berdasarkan evolution, blindly, unguided, unpurposed, jadi. Bahkan ada yang nakwa kata Tuhan pun tak tahu nak jadi apa benda tu. Kan? Jadi marulah Qadariyah. Dia ada dua jenis. Ada juga yang kata Tuhan tahu, tapi Tuhan tak campur tangan. Memang Tuhan tahu, dia kata evolusi ni akan jadi sampai jadi manusia. Ada yang kata Tuhan tak tahu pun nak jadi manusia, sampai jadi baru tahu. Sebab lah kita dah tahu Qadariyah tu memang ada dua aliran, sama lah. Kan? Jadi kita kata Tuhan bukan saja dia mencipta, dia juga Rabb, dia menjaga, dia memelihara. Bukan sahaja dia menjaga, dia juga yang bagi nikmat. Segala karunia dia yang bagi. Kan? Kemudian bukan sahaja dari sudut penjagaan karunia dan nikmat, Tuhan adalah tempat di mana makhluk meluahkan rasa perhambaan dirinya. Kita ni kan hamba. So as long as kita ni hamba, kita kena memperhambakan diri kita kepada sesuatu. Dia ada rasa ubudiyah. Kan? Asy'ur bil ubudiyah. Rasa nak menghina diri kepada sesuatu. Dan perasaan ini kita kena puaskan. Macam rasa dahaga nak kena minum, lapar nak kena makan, mengantuk nak kena tidur. Dan dalam diri manusia ni, dia ada gejolak untuk dia express dia punya perhambaan diri. Dia nak mengungkapkan kata aku ni hamba, aku ni hina, engkaulah yang hebat, engkaulah yang agung. Dia nak kena cari dekat siapa dia nak kata. Kalau dia tak kata dekat Tuhan, dia pergi kata kat benda lain. Dia tak? Dia pergi kata dekat raja ke, dekat pemerintah dia ke, dekat batu, kayu, pokok, selipar. Kan? Manusia kalau dia tak sembah Tuhan, dia akan sembah benda hak kita tak terbayang dia nak sembah. Kan? Jangan kata selipar lah. Kemaluan manusia apa manusia sembah? Kan? India satu. Kan? Dalam ajaran India ada, Jepun ada.
Kan? Macam-macam lah. Ada banyak agama apa? Agama Eropah. Kan? Semua benda pelik-pelik. Hak kita tak terbayang. Kan? Pasal apa? Pasal dia perlu. It's a need, keperluan yang mendesak, daruri. Kita kena memperhambakan diri kita. Bangkit pagi-pagi kita nak kena mengaku kita ni hamba. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Kita nak kena sebut benda tu. Kalau tak sebut tak puas. Celik-celik mata nak kena kata tu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kalau tak sebut tu dia jadi macam jiwa galau kata. Lepas tu dia buat benda apa, hidup tak ada makna, meaningless. Kan, tengok orang Cina kan, pagi-pagi cari tokong dia. Dia jadi fitrah. Fitrah dia kena cari. Sebab tu mana ada agama yang tak sembahyang pagi-pagi. Kan? Cepat dengan lambat je lah. Kan, tu Islam sebelum matahari terbit kita dah sembahyang. Pasal apa orang agama ni tak kira matahari terbit dia pakai cari tokong dia. Kan? Hak Cina pergi cari tokong dia, hak Hindu pergi cari kuil dia. Hak apa gereja pergi gereja. Walaupun seminggu sekali. Kan? Orang Islam pun dia perang. Kan? Dia nak kena. Sebelum tidur nak kena doa. Mana ada agama hak tak baca doa sebelum tidur? Betul tak? Orang Kristian doa. Kan? Dia nak kena mengaku. Dia nak kena serah diri dia dekat Tuhan balik. Kan? Itu fitrah. Bila nak keluar rumah, kita tak tahu apa akan jadi bila kita keluar rumah. Siapa nak jaga kita? Kita akan terus takut. Ni lagi nak keluar rumah ni macam-macam bahaya. Kan? Nak kena ada doa. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Sekali dah balik rumah tu kan dah tinggal lama kosong. Kita bukan tahu ada apa dalam. Ada perompak ke masuk. Ada benda apa ke. Tadi kita dah keluar lama tinggal rumah. Jadi nak masuk rumah ni takut. Ada apa bahaya. Kan? Nak lindung dengan siapa? Tuhan lah tempat kita cari. Kan? So dia not protector. Manusia kena minta perlindungan. Dia kena cari perlindungan. Pasal banyak benda yang dia rasa bahaya dalam hidup dia. Dia mencari pelindung. Dia mencari penjaga. Dia mencari sesuatu yang mutlak indah untuk dia cintai. Manusia ni dia suka benda yang cantik-cantik, betul tak? Dia suka benda cantik-cantik, benda indah-indah. Kan? Waktu makan pun kena hias. Kan? Makan ke hotel tu ciput je. Makan Maggi semangkuk lagi banyak daripada nasi lemak kat hotel tu. Tapi pasal dia susun cantik. Kan? Waktu orang kata makan ni, yang menentukan makan tu siapa dia? Mulut ke mata? Mata. Mata tu dia buat. Orang putih kan dia buat kajian kan. Tutup mata boleh makan berlamuk-lamuk. Buka mata makan sikit dah kenyang. Pasal mata yang akan kira banyak ke sikit makan ni. Kan? Pasal perut dia lambat nak rasa kenyang. Kan? Dah masuk lama proses baru dia rasa kenyang. Mata yang hambat, okey stop. Banyak dah ni. 5 pinggan dah ni. Kan? Dia suka. Kan? Tempat tidur, nak tidur je pun. Tapi katil tu kena kemas, beri cadar cantik. Kan? Estetika kita bagi. Nilai-nilai estetika. Jamaliyah. Al-jamal wal-jalal. Lepas tu jamal, kecantikan menjadi satu cabang falsafah. Falsafah kecantikan. Manusia fikir, apa dia cantik? Apa makna cantik? Kan? Tak ada benda. Kan yang kita buat melainkan mesti nak cari kecantikan. Mesti kena ada unsur kecantikan. Nah, sampai Einstein kata dalam perkiraan matematik itu
kecantikan tu mesti ada. Dalam membuat rumusan matematik pun dia kira cantik. Pasal apa buat lagu ni? Saya kata pasal hak ni cantik dia. Kadang-kadang tak ada penjelasan, mereka sebab cantik je. Tanyalah, awak beli kereta ni, dah hak ni cantik kan? Lah awak beli makanan ni, dah kata plastik dia nampak cantik kan? Pasal plastik cantik je pun. Jangan buat main. Menunjukkan manusia ni dia ada fitrah. Fitrah tu apa? Dia suka cantik. Sebab tu Nabi sebut innallaha jamilun yuhibbul jamal. Dan manusia diciptakan ala suratul rahman. Allah cantik, suka hak cantik. Manusia diciptakan Tuhan mengikut sifat dia. Jadi kita pun manusia ni suka cantik kan? Jadi dia nak mencari kecantikan yang mutlak, dan dia tak jumpa dalam makhluk kan? Makhluk ni, sebab tu Tuhan sebut dalam Al-Quran tentang isteri, pasangan hidup kan? Tuhan sebut tentang keburukan disuruh terima. Pasal dia tak boleh cari pasangan hak perfect, sempurna kan? Kalau Tuhan tak jadikan rasa cinta kan? Kalau tidak, kahwin 4 pun tak cukup juga kan? Pasal ikut mana pun bini dia 4 orang tu kadang-kadang tua kan? Dia takkan bini dia 4-4 tu kekal muda. Bini muda takkan muda selama-lamanya. Jangan risaulah. Kan? Dia tak ada makhluk yang akan kekal cantik. Rumah kita buat cantik macam mana pun, lepas tu dia akan lusuh. Pakaian kita akan lusuh. Semua benda. Jadi dia perlukan sesuatu yang cantik, yang kekal cantik, tidak akan berubah daripada kecantikannya. And benda itu hanyalah Tuhan. Tak ada. Jadi bila dia tengok keindahan alam, kalau dia tengok keindahan alam hanya pada alam sebagai alam, jadi dia akan jadi Darwin lah. Dia nampak tapi dia kata alam ni kan ada keburukan. Oh, jadi ni semua evolusi ni. Blindly, unpurposed, unguided, cruel kan? Natural selection. Tak ada apa. Pasal dia melihat alam pada alam. Tapi kalau dia melihat alam sebagai manifestasi keindahan Tuhan, sebagai pencipta alam, barulah dia puas tengok alam. Tak? Tuhan suruh tengok alam dengan nama dia kan? Afala yanzuruna ilal ibili. Tengok unta saja, apa lagi dia kencing dia biar kotak kan? Dengan busuk, dengan apa, tendang mati pula tu. Unta jangan buat main. Itu Nabi larang kita sembahyang dekat tempat unta. Tempat dia duduk tu tak ada siapa boleh kacau. Kalau kita pergi kacau dia, tendang mati unta kan? Betul Nabi kata unta tu khuliqat minasyaitan. Perangai dia tu suka tekam orang, suka serang orang kan? Lepas tu dia binatang perang. Lepas tu dia antara makna wal adiyatu tabha, ada ulama kata adiyat di sini maknanya unta. Kata mana kuda kan? Unta kuda lebih kurang lah kan? Unta perang. Tapi kalau kita tengok ibil, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, kita ingat Tuhan. Nampaklah indahnya unta itu. Masya Allah, hebatnya unta ni. Tuhan bagi cipta dia sistem untuk dia boleh keluarkan tinja dia, kencing dia. Nampak hebat tak? Kehebatan Tuhan ada di sebalik benda tu semua kan? Wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat. Semua itu balik kepada
pencipta dia. Tuhan suruh tengok pada pencipta, bukan pada yang dicipta tu. Yang dicipta tu confirm ada kekurangan pada zat dia, pada diri dia. Tapi apa pun kekurangan dalam alam ini, keburukan dalam alam ini hanya akan nampak apabila dipisahkan daripada Tuhan. Tetapi bila dia disambung dengan Tuhan, dia jadi cantik. Apa musibah, apa bencana, apa bala, bila disambung dengan Tuhan, cantik. Tengok orang Gaza. Kan? Kalau kita tengok, kalau kita fikir cara orang putih, kan dia kata, kenapa lah sanggup mati? Awak tak mau terima je hidup di bawah kerajaan Yahudi, kerajaan Israel, jadi rakyat, warga negara second class pun tak apalah. Dia kata, at least hidup. Mereka sendiri mereka tak mau jadi second class citizenship, kan? Mereka nak sama rata. Tapi sekarang orang Arab yang kena jajah, yang duduk dalam Israel, mereka second class, bahkan mungkin third, mungkin fourth class. Mereka tak dapat hak sama rata dengan Yahudi. Pasal dia bangsa dijajah, penjajah, kan? Jadi dia kata, awak tak hidup je. Kita hidup ni, kita ada makna. Hidup untuk apa? Hidup bukan sekadar hidup. Kalau hidup sekadar hidup, babi pun hidup, kan? Kera monyet pun hidup, virus COVID pun hidup, kan? Kalau nak kira hidup, tapi hidup yang menjustifikasikan hidup ialah makna, tujuan hidup, the purpose of life. Dan the purpose of life kalau tak terlaksana, kan, masih bagus ke hidup? Tak bagus dah. Hidup itu hanya elok, hanya baik jikalau tujuannya terlaksana. Kalau tujuan hidup tak terlaksana, hidup is not good anymore. Mati lebih baik, kan? Pasal kita mati bukannya lenyap, kita mati berpindah kehidupan, hidup lagi lebih hebat. Orang putih tak boleh, orang etis tak boleh faham. Pasal dia lepas matilah habis, kamu yang tanah, kan? Tapi orang Islam sekarang ni di Gaza di mana, kan? Sebab itulah yang membezakan orang Islam, tentera-tentera Islam, Qutaibah bin Muslim pergi dekat Maharaja Cina. Dia kata apa? Aku datang kepada engkau ini, kepala tentera ni depan engkau, ekornya tu di tanah Arab. Al-mautu ahabbu ilaihim min al-hayah. Mati lebih dicintai daripada hidup di sisi mereka. Terketak Maharaja Cina. Dengar macam tu. Maharaja kata dekat menteri dia, kalau mereka serang ni, perut bumi pun tak cukup untuk kita nak lari. Dia kata, nak apa lah ni? Tadi khalifah nak apa? Khalifah nak apa? Aku bagi. Dia kata, kami nak hang bagi tanah hang untuk kami pijak. Anak hang kami cukup kepala. Tanda tunduknya Maharaja Cina kepada khilafah. Kan? Hantar seperti tanah. Hantar anak dia cukup kepala sebagai tanda tunduknya Maharaja Cina kepada khilafah. Itu khilafah. Hak kata khilafah tu, kan? Khalifah dia masa tu buat apa? Khalifah hak yang pi sampai Cina, pi sampai ke Andalus ni. Khalifah dia duduk istana baca Quran, kan? Al-Walid bin Abdul Malik 3 hari sekali khatam Quran. 3 hari sekali khatam Quran. Tu kerja khalifah. Tahu-tahu, ni kita dah ambil Andalus. Tahu-tahu ni Maharaja Cina hantar tanah untuk Tunku pijak. Kan? Dia orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Dia bukan ada, kan? Bukan ada takut siapa? Takut Tuhan. Lepas tu Nabi kata, tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Nanti umat manusia kapiak ni akan berhimpun dekat kamu
Macam orang kelaparan, kebuluran, kerimpun dekat makan, pinggan makan, jamuan makan, makan ratah habis. Kan? Sahabat tanya, amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah, kita sikit ke ya Rasulullah? Dia kata tak, banyak. Bal antum kathir, banyak. Dia kata ramai. Walakinnakum ghutha ka ghutha'is sayl, tapi macam debris of the sea lah. Kan ghutha'is sayl ni maknanya kotoran yang dibawa oleh ombak tu, kayu-kayu, plastik-plastik yang jumpa kat pantai tu, tu ghuth'. Kan? Yang apa, lepas daripada datangnya apa, banjir kan, sayl, apa nama, wadi turun air tu, apa kotoran dia bawa tu, ghutha'is sayl. Kan? Tengok apa nama, menteri apa, pertahanan Saudi kan, kita nak aman dengan Israel ni, kita tak mau bergaduh, kita nak ekonomi prosperity. Kan? Jadi kita tak mau perang-perang lah, dia kata, dengan Yahudi ni. Kita nak bagi damai, kita nak bagi hidup normal, dia kata normal. Pasal apa nak normal? Pasal apa nak ekonomi, dia kata. Ekonomi, bagi makmur ekonomi, supaya orang Arab dengan Israel ni hidup normal. Jadi kita boleh berniaga, kita boleh. Dia Saudi kan nak melabur banyak dekat Israel tu. Dia dah apa tu, dia punya apa, orang tengah dia tu mana, anak menantu Trump tu, Jared Kushner. Kan Jared Kushner main baru ni. Jared Kushner marah, dia kata ni Hamas ni kacau, dia kata kan. Sepatutnya pelaburan tu dah nak start, perang pula. Orang dah tunggu duit dah, tiba-tiba jadi macam tu, kacau, pening kan. Kawan dah siap perkiraan dah kan, nak buka syarikat apa kan, nak beli tanah apa kan, minyak bawah tanah tu ada berapa kan, dah kira dah kan. Semua tak pening berapa Arab ni. Pening raja-raja Arab ni kan. Mereka dah duduk pikak dah minyak bawah apa, Palestin tu nak cedok habis kan. Dapat duit juta-juta, bilion-bilion, tak bilion lah, trilion kan. Tiba-tiba pergi jihad pula kan. Dia pun mana nak mau. Lepas tu Nabi kata apa? Idza akhadtum bi adnabil baqar wa raditum biz-zar', bila kamu dah pegang ekor lembu dan kamu rela dengan cucuk tanam, kamu pentingkan ekonomi dunia, wa taraktumul jihad, kamu tinggalkan jihad, kena penyakit al-wahnu. Benda al-wahnu tu hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia, benci mati. Dan itulah penyakit Yahudi dulu yang Tuhan sebut tentang Yahudi. Pasal apa orang Yahudi hina? Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah, kamu akan dapati orang Yahudi ni, Tuhan kata orang yang paling nak hidup. Dia tak mati, nak hidup kan. Yahudi kan percaya akhirat kan, tak banyak yang percaya akhirat. Kalau dia percaya akhirat pun dia apa, apocalypse dunia tu untuk mereka raja'ah. Orang lain semua pekat mati, lepas tu tinggal Yahudi hidup balik, duduk dunia ni. Akhirat mereka pun dunia ni saja. Mereka tak bayang syurga macam kita bayang. Yalah, syurga mereka pun sempit je kan. Syurga Yahudi kecil je untuk orang Yahudi. So tu dia ada kitab dia, Deuteronomy tu, dia kira siap dah berapa orang. Punyalah bongok kan. Punyalah tak erti bahasa benak. Dia kata neraka lagi luas daripada syurga. Pasal apa? Dia kata ni semua orang lain daripada Yahudi masuk neraka belaka. Syurga dia kata kita kira dah. Levi ada berapa orang keturunan kan. Yahuda ada berapa orang keturunan. Tu datang sifir tasniah adat tu. Sifir adat Deuteronomy dia kira berapa orang. Dia kira nak masuk syurga cukup-cukup tu dia. Dan kalau hampa bagi dah besar sikit, takkan leduk cukup-cukup je. Tu dia buat rumah kita pun cukup-cukup je kan. Kan tengok rumah-rumah semalam kan. Dia buat studio gitu kan. Siapa tak boleh main, mak pak tak boleh main rumah. Main duduk tahu lah. Tak payah social kan. Pagi keluar pergi kerja, balik tidur kan. Baik beli katil kan, kata tu kan, buat katil bola kereta. Terus bola pejabat
Kan beli sofa bed tu buah 6 pejabat. Senang kata. Dunia, dia kira dunia. Pasal apa? Pasal bila dah tak ada Tuhan, tempat dia nak bergantung, macam mana dia nak rasa rezeki dia dijamin? Dia hanya nampak dengan kerja aja. Kan? Dia dah tak ada penjamin. Realiti dah tak ada. Dia hilang realiti. Dia hilang panduan. Nampak tak? Jadi kalau tak ada Tuhan dalam hidup kita, Tuhan memang ada, tapi tak ada dalam hidup kita. Hidup kita hilang. Lebih teruk daripada mati. Kan? Pada Tuhan kata tentang orang mati syahid. Kan? Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Hidup dapat rezeki, dapat makan. Kan? Pasal apa? Pasal itu sebenarnya mati itu kehidupan. Jadi orang Islam dia tak ada lah bagi dia mesti nak kena hidup saja. Kan? Bukanlah kita nak kena hidup sampai tak ada berkorban harta dan nyawa. Kan? Padahal Nabi dah kata kan berkorban apa saja. Kan? Memang dalam Islam kita diajak untuk berkorban. Untuk korban tu ibadah. Kan? Dah siap sedia dah terupan nak raya haji dah, kumpul duit dah nak korban. Tuhan ajak kita. Kan? Korban ni memang korban betul lah. Kan? Pasal kita beli lembu mahal-mahal. Kan? Kambing mahal-mahal. Berapa banyak sangat kita boleh makan? Mungkin tak makan tu kita sedekah semua. Kan? Padahal duit tu kumpul setahun tu. Setiap bulan bayar kat masjid. Kan? Berapa ratus. Kan tadi kan korban kan semua installment. Kan? Jadi installment duk bayar tu, itulah installment nak akhirat. Kan? Orang pergi haji. Kan? Haji. Apa nama? Yang mana sekarang ni tabung haji dia kata masalah apa? Kemampuan. Dia kata istita'ah. Kan? Pasal ialah dah subsidi tak pun ada. Jadi dia kena cari orang betul-betul mampu lah. Tapi haji ni hasil mahsul seumur hidup. Betul tak? Tersimpan. Ada orang simpan duit daripada muda, umur dah tua baru dan pergi haji. Itu pun tak dan kadang-kadang. Duit dia pergi haji, badan dia tak pergi. Tapi tetap dah wajib. Tak boleh dah kata nak buat macam mana dah mati kita faraid dalam tamak kita ni. Tak boleh dah cakap kan? Haji dah wajib tu dah. Haji dia wajib antara dua. Wajib dengan badan atau wajib dengan harta. Kan? Katalah dia orang sakit, lumpuh, tapi dia ada duit 1 juta dalam bank. Dia tak boleh kata saya ni lumpuh, tak boleh pergi haji. Mana boleh itu? Kan? Dia wajib haji dengan badan. Kan? Jangan tunggu mati nak badan haji. Hidup, masa hidup tu badan dah siap. Kan? Jadi tak ada lah isu esok tiba-tiba bergaduh adik-beradik. Kan? Patutnya duit tu 1 juta tapi dah 60,000 nak upah haji. Kan? Jadi masalah. Jadi masa hidup tu badan dah siap. Jangan tunggu mati. Kan? Masa haji dia wajib dengan harta ataupun dengan badan. Nama tuan badan pergi sendiri, dengan badan dia sendiri. Kalau dia ada kemampuan ataupun dia ada duit tapi dia hantar orang lain buat haji bagi pihak dia. Dalam Islam memang ibadat semua berbentuk korban. Apa kita kata sacrifice. Habis semua benda. Dia tak ada. Sebab memang tujuannya kita nak memperhambakan diri kepada Tuhan. Dan manusia mesti. Kan? Kalau dia tak perang atas nama Tuhan, dia perang atas nama tanah air. Lepas tu jadi apa tanah air tu? Kan? Kita merdeka daripada British. Lepas tu kita memerintah tanah air kita dengan sistem British. Jadi apa makna merdeka kita nak minta tu? Kan? Undang-undang kita, undang-undang British.
Jadi apa makna merdeka tu apa dia? Kan? Sepatutnya merdeka tu merdeka semua, lepas semua. Balik kepada ajaran Islam. Hak kita ni orang Islam. Kan? Tapi of course lah British dia takkan nak bagi merdeka dekat, kan? Melainkan dia dah ada satu jaminan, kata negara hak dia keluar ni akan loyal, setia kepada dia di bawah Commonwealth. Kan? Jadi still kita semua ni Commonwealth. Raja kita pergi tengok raja dia pun bagi naik bas itu je. Kan? Cuba kalau kita kena naik bas, kan? Tak ada nilai, kan? Double standard. Hak yang presiden mereka boleh bawa dia punya kereta, padahal mereka punya jahannya juga. Kan? Tapi Amerika dapat kemerdekaan dengan darah, dengan perang. Jadi dia jadi negara hebat, negara besar. Kan? Pasal minda tu masih terjajah. Kan? Masih ada orang yang dalam bidang undang-undang bila cerita pasal perlembagaan, kita kena tengok tafsirannya. Tafsiran British pasal pun tak pakai. Kita ada tafsiran kita sendiri lah. Kita ada budaya kita. Tak apalah. Pasal tafsiran undang-undang bukan mesti terikat dengan niat pembuat undang-undang, tak? Itu kaedah dia. Itu falsafah dia. Tapi bila main tentang benda-benda hak yang mereka tak mahu, mereka takut Islam itu menang, mulalah cerita kita minta tak perlembagaan lah, apalah, nak cabar undang-undang syariah lah, kan? Tapi alhamdulillah kita fight juga. Kita perangai orang putih British lolak ya. Dia ambil tanah daripada orang lain, dia bagi ke orang lain. Kalau kita tak lawan Malayan Union, kita dengan Palestin sama. Dia main jajah Palestin, dia ambil Palestin daripada Arab, daripada Uthmaniyah. Dan dia janji tanah Arab akan dibalik kepada Arab, balik kepada Raja Hussein, Sharif Hussein. Kan? Tapi dia buat perjanjian lain di bawah meja. Kan? Dia pergi bagi tanah tu dekat Zionis. Kan? Dia panggil macam tu. Tengok Australia. Tiba-tiba merdeka lah, tapi merdeka dapat kat mereka. Merdeka apa lah tu? Australia tu bukannya. Tengok Amerika, sama. Kalau bagi merdeka, bagilah merdeka dekat Indian. Itulah tak nak orang asal. Kan? Christopher Columbus datang, tembak Amerika dia mati. Kan? Pasal dia kata, yalah Christopher Columbus atas nama jihad lah. Jihad memerangi orang musyrikin, dia kata. Pasal Christopher Columbus tu kan dia padri kan. Tapi itulah perangai dia mah. Ambil pada orang ni, bagi orang lain. Dekat kita pun dia tak syarat. Kalau nak bagi balik tanah ni, orang Melayu kena bakat lu, orang Cina, orang India. Kan? Sepatutnya syarat tu tak perlu pun. Dan memang hampa ambil pada tangan kami, kepada kami lah dikembalikan. Tapi kita tak apalah, kita pakat. Sebab mereka ni kot malam pun dah jadi sebahagian daripada penduduk. Dan memang tanah Melayu dulu pun memang kita ada India, Cina. Tak ada masalah. Kerajaan Melaka luat semua rakyat dia orang Melayu kan? Tak. Kan? Apa nama bendahara Melaka, Tun Mutahir, bukan Melayu dah. Keling. Tak ada masalah pun. Kan? Orang Melayu okey je, tak ada masalah. Raja-raja Melayu pun kebanyakannya dah Arab, keturunan Arab. Yang penting Islam. Sebab itu yang penting. Islam itu agama. Kalau tanah air dia tak ada apa. Tu kata tanah air, kalau dia berjuang dengan tanah air, jadi apa? Tak jadi apa. Itu yang Buya Hamka sebut pasal Pancasila. Sila yang pertama saja yang penting, kepercayaan kepada Tuhan Yang Esa. Ini Pak Hamka kata urat tunggang Pancasila. Sama lah rukun negara kita pun. Urat tunggangnya itu kepercayaan kepada Tuhan. Kalau tak ada kepercayaan Tuhan ni, habis jahanam semua. Tak ada dah kesetiaan kepada raja dan negara tu tak datang. Itu hanya datang lepas percaya Tuhan. Betul, orang etis dia mana ada
terima monarki, tak monarki, dia anarki je. Hakikatnya dia tak ada. Kan? Bapa ajaran liberal yang mengasaskan ajaran liberal apa nama, kita mengaji dahulu tu, nama dia apa? John Locke. Kan? John Locke sebut dalam ajaran liberal, kan, dia kata semua boleh kecuali etis. Pasal dia kata bila kita nak lantik wakil rakyat, kita nak lantik menteri ni kena bersumpah kan. Dia mesti dah bersumpah atas satu nama, satu kuasa yang mesti powerful, yang menyebabkan bila dia berikrar atas nama itu, dia takkan khianat, akan menimbulkan rasa takut. Itulah Tuhan saja, dia kata. Kalau orang etis kita nak suruh dia sumpah je lah, dia kata. Macam mana kita nak nanti orang etis jadi menteri, jadi wakil rakyat? Dia sumpah atas nama siapa? Kan? Dia bukan percaya Tuhan. Dia tak percaya Tuhan, dia boleh buat apa saja. Kan, sebab tu Winston Churchill kata, bila jadi Perang Dunia Kedua, dia kata, aku jangka Perang Dunia Kedua akan lebih teruk Perang Dunia Pertama. Sebab pasal dia kata Perang Dunia Pertama, hak perang ni orang beragama. Perang Dunia Kedua, hak perang ni etis, tak percaya Tuhan. Jadi dia tak ada takut nak guna apa senjata, musnah habis semua, dia tak ada takut. Dia boleh bom Hiroshima, bom macam tu saja. Dia tak ada fikir. Tak? Pasal Perang Dunia Pertama, dia hak perang ni, dia takut Tuhan jaga nyawa. Kan? Jadi kalau ada senjata pun kita mesti guna senjata yang tak ada lah musnah semua. Bumi kena jaga, ni Tuhan punya. Kan, perang atas nama Tuhan, ada dia punya etika perang dia. Tapi bila dah perang, tak ada atas nama Tuhan, mana ada etika? Tuhan adalah realiti yang menjustifikasikan kewujudan, perundangan, segala sistem sosial, masyarakat, ekonomi yang menjustifikasikan estetika dan etika. Kan? Tak ada Tuhan, tak ada kecantikan, tak ada nilai akhlak, mental ethics, tak ada. Akhlak yang tetap tidak ada, objektif tidak ada. Sebab tu dalam buku panduan, dia panggil, buku tu dia panggil apa? Ethics 101 kot. Tunjuk buku tu. Kan? Kira basic guideline untuk jadi etis lah. Kan, dia ada buku yang untuk, kalau macam orang putih kan, dia ada buku panduan untuk jadi etis untuk anak-anak. Kan, macam kalau untuk budak-budak dia ada buku apa, Richard Dawkins tulis Outgrowing God. Macam mana kita nak mencabut Tuhan daripada jiwa kanak-kanak. Kan? Lepas tu buku tu cantik lah kan, kartun apa semua, macam apa, cerita tu dekat lari baru masuk Netflix dulu, ada dekat apa, Astro, Young Sheldon kan. Young Sheldon tu kalau kita bagi budak-budak tengok kan, tak sampai umur 15 tahun dia etis. Kan? Dia akan besar sebagai etis lah, walaupun dia tersuruh dia semayang semua, tapi nanti dia akan petikai. Pasal dia ajak macam mana Sheldon tu ditunjukkan macam mana dia petikai semua ajaran mak pak dia terkaitan agama. Kan, dia pergi gereja, dia debat dengan padri. Kan? Kan bila padri kata God is light, so God is a photon, dia kata. Kan? Semua dia nak bagi saintifik, walaupun kita orang agama tengok bodohnya budak ni. Tapi dia pun rasa dia betul. Kan? Dia ada sistem dia, kan? Lepas tu kita ada buku apa, kan dalam siri apa, idiot apa tu, Dummy for Dummies. Dia ada 80s for Dummies. Kan? 80s for Dummies, lepas tu ada 80s 101. Soalan anda saya tanya lah. So adakah 80s ni ada nilai akhlak? Tak ada. Tak ada nilai baik dan buruk, tak ada. Sebab tu Richard Dawkins, dia masa kecil dia Kristian lah kan. Dia dibesarkan dalam family Kristian. Dan Richard Dawkins ni masa kecil dia mangsa pedofilia. Tak, kecil-kecil tu. Dia kata bila aku masa Kristian, dia kata, aku rasa orang yang buat dekat aku tu jahat. Aku ni jadi mangsa, dia kata. Tapi bila aku dah besar menjadi etis, sudut pandang aku dah lain.
Pasal Richard Dawkins, dia tak percaya Tuhan, tapi dia Jabriyah. Percaya tak? Dia Jabriyah kat siapa? Dia Jabriyah dekat otak dia. Richard Dawkins, dia percaya apa saja perbuatan manusia ni dikawal oleh urat saraf. Punyalah bodoh. Dia pakar neuron, pakar biologi. So dia tak beriman dengan Tuhan. Tu kata-kata bila dia tengok otak apa semua, dia percaya dekat otak, dia tak percaya dekat Tuhan. Dia percaya kita ni dikontrol oleh otak. Kan? Jadi pasal apa orang mencuri? Pasal dia otak dia suruh mencuri. Tak ada buat apa, Jabriyah. Tak ada pilihan. Dia no free will. Tak ada kebebasan. Sebab tu orang atheist moden zaman lah, dia tak terima free will. Pasal dia berkata free will is incompatible with science. Sebab sains menunjukkan apa sahaja tindakan kita ada refleksi dalam otak kita, dalam urat kita, dalam saraf kita, dalam DNA. So dia kata kalau orang tu jadi perompak, pasal mana dia dah DNA dia ada perompak. Saya boleh kena perompak lah. Macam mana? Dia tak percaya pula tu. Dia kata yang tu adalah serpihan evolusi. Atau dia kata padahal dalam kajian sains membuktikan ada Tuhan. Dia tak mahu terima. Dia bagi tafsiran ulang pula. Dia kata Tuhan ni pasal ada orang pakat percaya Tuhan, jadi kita pun percaya. Tapi kalau kita boleh keluarkan diri kita daripada kepercayaan Tuhan tu lah, jangan hidup. Tapi dia tak ada makna, meaningless. Macam Sam Harris, imam kedua atheist. Bahkan dia mungkin kita kata imam pertama lah. Misalnya dia awal sekali buku dia, dia 4 orang. Imam atheist tu 4 orang. Sam Harris, Richard Dawkins, Daniel Dennett dengan Christopher Hitchens. Christopher Hitchens mampu dalam kanser, Tuhan bagi ke dia. Apa nama Sam Harris? Sam Harris nak kena jadi penagih heroin dah. Pasal dia pergi menganut ajaran Buddha Tibet apa semua. Lepas tu yalah macam geng-geng healing lah ni lah kan. Meditation. Saudi pun lah ni lah baru ni buat hari kesihatan, buat yoga kan. Tu terang Saudi yang gaji kita bertrip tiap hari kan. Dulu kita berjiran dengan yoga lah, kita tak jiran lah. Kan, dah mengenal lama kita tu, ujung tu kan tempat yoga tu kan. Kita dulu jiran macam-macam. Hak bawah tak ada akai, hak ujung sikit. Hak sihat pun sihat, hak supi pun supi. Kan, tu Mukha tu, ni banyaklah program dia. Kan. Tapi nak kata orang etis ni tak ada hala tuju. Semua tokoh-tokoh etis semuanya tak ada hidup mereka semua cecah merebah. Tak ada orang kata tak ada meaning of life, tidak ada purpose of life, tidak ada makna hidup, tidak ada. So itu adalah akibat bila hilangnya Tuhan. Kata Tuhan kemestian wujud. Dia yang menjelaskan segala perkara. Tempat kita meluahkan rasa perhambaan diri, rasa kecintaan tertinggi kita, rasa penghinaan diri yang tertinggi kita, rasa pengharapan yang tertinggi kita. Tempat kita bergantung hidup, tempat kita berlindung daripada mara bahaya. Sebab tu betul pengkaji yang mengkaji agama dulu kita kata, bila dia kata di antara faktor agama ialah orang manusia ni takut. Dia tengok kilat dia takut. Dan memang Tuhan jadikan dalil. Kan, guruh dan kilat. Dalil Tuhan. Betul bila kita dengar kilat guruh aja, Allahumma la tuhlikna bi ghadabik wa la taqtulna bi 'adzabik wa 'afina qabla dhalik. Takut. Tapi nak tengok cantik. Kan? Kilat itu cantik. Kan dia ada macam dekat Singapura kan, depa ada kilat hunters kan. Depa pergi ambil gambar kilat. Kan Singapura kan negara yang banyak kilat. Maksud kilat tu cantik tapi takut. Kan? Tapi membawa harapan. Bila kita dengar guruh dengan kilat, kita pun rasa
bercampak bau lah. Satu takut kilat, tapi rasa seronok biasanya tadi punya panas hari ni hujan tak main. Kan? Tengah hari terik, panas, berbahang-bahang. Dengar bunyi kilat tu sampai orang Melayu kata dengar guruh di langit, air dan tempayan terus di luar. Dia tu punya mengharap kepada Tuhan. Kan? Tak tengok tak turun hujan. Kan? Tapi nak kata manusia ni pengharapan dia pada Tuhan. Kan? Dia begitu mengharap kepada Tuhan. Kalau dia tak percaya Tuhan, bunuh diri. Betul tak? Bunuh diri. Dia ingat mati solution. Apa-apanya bunuh diri tu dia malaikat tunggu air mata dia. Lagi masalah. Kan? Dan sebab itu kajian menunjukkan kecenderungan bunuh diri paling banyak pada orang yang tak percaya Tuhan. Bahkan orang yang bunuh diri, walaupun dia ada affiliation agama, tapi ketika dia bunuh diri itu, dia takkan bunuh diri dalam keadaan dia beriman. Mustahil. Sebab tu ada cerita orang nak bunuh diri, orang tanya pengalaman dia, siapa tak dia bunuh diri. Dia kata masa nak bunuh diri tu teringat neraka, takut. Tak dia bunuh diri. Kan? Dia ada iman. Kalau dia ada iman takkan jadi lah. Kalau dia tak ada iman, masa tu dia boleh bunuh diri. Walaupun dia terjun di bangunan tinggi, pasal dia hilang takut. Kita takut nak mati ni bukan takut apa depan mata kita. Apa yang jadi lepas mati tu kita takut. Itu yang kita takut mati. Kan? Tapi tak takut sepenuhnya pasal ada harapan juga. Bercampur bau. Lepas tu kita ada falsafah mati. Orang putih ni dia ada jurnal khas Philosophy of Death. Siapa rajin tulis jurnal boleh hantar. Tengok Allah Ta'ala sebut benda-benda dalam Quran. Kalau kita perasan tapi kita tak perasan. Masa apa kita disuruh pulang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah realiti dia. Di sinilah terletaknya hakikat diri. Kan, inilah hakikat diri. Lepas itulah kitab Ibn Qayyim yang kita nak baca hari Selasa tu, kan, Manazilus Sa'irin ila tajuk dia Manazilus Sa'irin ila manzilati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan? Tempat berhenti orang yang berjalan kepada kedudukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibnu Qayyim mai bagi pula Madarijus Salikin. Tangga pula. Sebelum nak sampai jalan tu ada tangga. Kena panjat dulu. Kan? Pasal inilah realiti kita. Kita ni iqrar kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuhan adalah tempat kita meluahkan rasa hamba kita, tempat kebergantungan kita, nasta'in, kita tolong. Semua yang kita sebut tu dah ada dalam Quran. Contoh, dalam menghadapi musibah, Tuhan kata, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Sebab tu tawakkul adalah esensi tauhid yang kita sebut tu. Tak ada tawakal, tak ada tauhid. Sebab itulah tahqiqut tauhid, orang yang masuk syurga bighairi hisabin wala azab, ialah mereka yang wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dengan tawakkul kepada Tuhan, apa datang pun tak ada masalah. Tuhan kata, katakan olehmu wahai Rasulku, la yusibana, tidak menimpa kita, illa ma kataballahu lana, melainkan apa yang telah ditetapkan untuk kita oleh Allah. Huwa maulana, dia Tuhan kita. Dia boleh jadikan apa yang dia nak. Dia pemilik kita. Tak? Macam mana rumah kita, boleh tak rumah kita tiba-tiba tandas mempersoalkan kita? Tuan rumah awak, hang buat tandas dekat sini, tempat aku ni. Awak tak buat tandas lain. Rumah aku suka hati aku. Orang tak boleh persoal. Kan? Loh, awak beli kereta jenama ni. Kan? Awak cat rumah mana ni? Awak pakai baju lagu ni. Siapa tak ada persoalan? Pasal hak kita. Kalau kita tak suka orang persoal,
hak kita. Tak, kalau orang kipoci dalam rumah tak suka tak? Tak suka kan? Awak pakai hak ni. Jadi kita pun jangan duk kipoci dengan Tuhan. Tak? Jadi Tuhan bagi sikit, awak Tuhan buat lagu ni, tak boleh lah. Dia punya. Dia buat apa dia nak lah. Tapi Tuhan bila dia buat, confirm dengan hikmah. Makhluk kadang-kadang dia buat benda tu sia-sia. Ada kemungkinan. Jadi ada wajah kadang-kadang kita boleh petikai. Tapi Tuhan tak. Betul, dalam syarak dia ada istilah pemerintah. Tasarrufur ra'i ala ra'iyah manutun bil maslahah. Tindakan pemerintah terhadap rakyat hanya boleh sekadar membawa maslahah. Kalau tak ada maslahah, tak boleh. Tindakan dia lama, tidak sah di sisi syarak. Pemerintah dia tak boleh buat suka hati dia. Nak jual tanah kat sini, nak beli tanah itu, nak buat rumah ini, nak undang-undang itu, undang-undang. Dia tak boleh buat undang suka hati. Tiba-tiba dia nak tambah lagi traffic light taman tu dia. Dia kata suka hati saya lah, saya pemerintah. Oh, tak boleh. Hang boleh tambah traffic light as long as ada masalah. You kena justifikasikan. Pasal apa? Nak kena tambah lagi traffic light. Pasal apa nak kena tebang hutan ni? Pasal apa nak kena besar jalan ni? Dia kena bagi justifikasi. Sebab tindakan dia dibenarkan Tuhan sekadar pada membawa masalah. Jadi Tuhan, tindakan dia confirm masalah. Dia tak ada. Tuhan takkan buat benda yang sia-sia. Tuhan takkan musnahkan Gaza macam kita tengok hari ni, melainkan kemusnahan itu ada masalah yang Tuhan tahu. Dia tak? Walaupun anak-anak orang Gaza mati, tapi berapa banyak ada orang masuk Islam semenjak 7 hari bulan itu di Eropah, di barat. Kan? So mesti ada Tuhan nak buat. Sebab apa? Dan tentulah, betul ulama katakan, cuba banding. Yahudi, dia bunuh orang Palestin. Dia bunuh siapa? Budak kecil, baby, ataupun orang tua. Kan? Orang tua yang merah, kalau hang tak bunuh pun tak lama lagi dia mati lah. Kan? Baby kecil, dia mati, di akhirat dia sejahtera. Kan? Mak pak dia dapat pahala berganda. Kan? Mak pak dia, baby mati, mak pak dia sikit pun tahu dia. Kan? Kalau ada rezeki dapat anak dah baru. Kan? Lepas tu budak hak mati ni di akhirat dah confirm jadi satu kebaikan untuk dia. Lepas tu budak ni pun mati. Kita bukan ada rugi apa, dia belum ada apa manfaat untuk kita lagi. Baby lagi. Tapi orang Yahudi yang kena tembak dengan Hamas, dengan Qasamiyah. Tentera mati. Tak sama. 10 orang baby mati dengan mati seorang tentera. Tak sama je. Kerugian dia. Tak? Yang mati itu orang dewasa. Orang yang ada negara dia perlu. Tak? Jadi kematian seorang tentera Yahudi rugi lebih banyak berbanding 10 orang anak Palestin mati. Tak? Itu dari segi perkiraan logik lah. Nah, kalau kita buang emosi apa semua, kita kira logik. Kan? Baru kita nampak God never play with dice. Buat kata Einstein, Tuhan tak main dengan buah dadu. Semua benda Tuhan buat dengan perkiraan. Kan macam siapa tu? Galileo Galilei kan. Bagi dia mathematics is the language of God. Bahasa Tuhan. Kan? Tapi nak kata setiap benda dalam alam ni ada dia punya calculation dia. Yang kalau kita pergi kepada logik, umat Islam tak rugi apa. Ya. Lepas tu dengan kejadian di Gaza tu, banyak pula orang barat yang masuk Islam, yang kaji Islam, baca Quran. Kan? Lepas tu populariti Yahudi jatuh. Kan, yang selama ni orang barat, selama ni perang orang barat, dia bukan percaya belah kita, dia percaya kata Israel tu self defense. Itulah daripada dulu dia duk main.
Dan kerajaan dia duk bohong rakyat dia macam itulah, self defense. Kan? Tapi sekarang orang dah tahu dah ni bohong lah ni. Kan, self defense apa? Kau tembak apa hospital. Walaupun memanglah daripada dulu lagi dah diketahui. Kan, paradigma orang Israel adalah setiap orang Palestin, tak kira tua, muda, kanak-kanak, baby dalam perut sekalipun, pada pandangan mereka, tentera Yahudi itu dia dah di brainwash. Kau tengok perempuan mengandung sama dengan kau nampak dua tentera. Sebab mak tu, perempuan tu dengan baby dalam perut. Dua-dua tu tentera yang akan, kalau kau tak bunuh dia, nanti dia bunuh kau. Itu cara mereka dia ajak. So dia pun tak tengok orang awam. Dia pun tak nampak. Kan, bila dia pun tengok budak kecil main pistol mainan, contoh, pada pandangan orang Israel, pistol mainan di tengah budak kecil tu macam bom nuklear. Kan? Kecil-kecil dah ajak main pistol. Besar-besar esok pegang pistol betul, tembak kita. Dia faham betul. Kan? Dia faham betul. Habaq kat dia. Jangan jajah negara kami, kami tak tembak. Kan? Keluar daripada tanah ni, bukan dah suruh keluar, jadi warga negara lah, jadi rakyat. Macam hampa dulu lah. Hampa dulu mana pernah ada kerajaan pun. Betul, hampa sampai nak menang pemerintah. Betul tak? Yahudi dia bukan arti pemerintah. Pasal dia tak pernah ada kerajaan. Kerajaan dia sekejap je lah. Kerajaan Tuhan bagi. Kerajaan Talut, kerajaan Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Betul? Lepas Nabi Sulaiman mati, dia pecah. Lepas tu dia kena jaga tak habis-habis. Jadi hamba tawanan perang. Kan? Dia bukan pernah ada, dia bukan arti pemerintah. Kan? Kecuali kalau ada orang duk support dia, duk bagi dia itu ini. Dia meniaga pun tak arti. Nah, dia riba dia mana ya riba? Dia cari untung cara halal, dia tak arti Yahudi ni. Dia hak pandai riba. Tu dia tu expert dia. Kan? Riba dengan rasuah, dua benda yang Tuhan sebut Yahudi dalam Quran. Hak mereka cerdik ialah makan riba dengan makan rasuah. Kan? Lain tak nak. Terus duk percaya kalau orang kata Yahudi ni pandai meniaga, Yahudi ni bohong. Tak ada erti. Kan? Dapat emas banyak-banyak, rumput pula pada Mesir, pergi bakar buat bantuan anak lembu. Kan bodoh tu. Ada lagi bodoh benda tu. Kena scam dengan Samiri. Tu kita kalau kena scam barang-barang rumah tu jaga. Ada unsur-unsur pemikiran Yahudi tu. Kan? Pasal Yahudi ni dia nak untung lagi banyak, tapi dengan cepat. Lepas tu dia senang kena tipu. Kan? Dia kena tipu dengan orang Eropah. Eropah kata tak apa kami bagi hang negara. Mai duduk di. Tengok-tengok tu dia kena keliling dengan orang Arab. Dah lah dia takut dengan Arab. Orang Yahudi dia bukan berani. Inna fiha qauman jabbarin. Kan dia nak sampai-sampai tanah Palestin tu terus Tuhan dah janji lah. Tiba-tiba dia kata kat Musa, kami tak berani masuk, ada orang tinggi. Anak tinggi upah kaki daripada dia buang. Tu pun terketak lah. Kan Musa kata tak apa, mai masuk. Tuhan tolonglah perang. Ada kata tak apalah, hampir dengan Tuhan lah perang. Kami tunggu sini, dah menang panggil kami. Bunyi ada benar. Kan? Dia bukan berani. Itu Ibn Taymiyah kata Yahudi tak pernah perang dengan orang Arab sendiri dia. Dia tak? Yahudi dia Madinah sama dia pecah dua. Lagi dia masuk belah Aus, masuk belah Khazraj. Dia tukang menunggang isu. Itu perangai Yahudi dulu. Dia tengok orang ni bergaduh, dia pi. Kan? Dia main tumpang. Dia bukan berani. Kan dia tengok orang Arab ni, pemimpin Arab ni suka apa? Dia tengok, mereka ni lah ni suka bangunan tinggi-tinggi tu. Mesti nak pakai duit banyak. Begitulah. Sebab tu orang Arab, bukan orang Arab je, orang Melayu sekali kan. Kita kena jajah sebab apa? Sebab kita nak berniaga tapi tak reti. Kan? British main dekat Mesir. British pasal dia susah, dia nak buka apa Suez tu. Kan dia main habaq kerajaan Mesir.
kamu kena buat ni kemajuan, kan, buat kapal. Lepas tu dah buat kapal, tapi macam mana nak lalu ni dengan tadi sekat ni, kita kena tebuk ni, kan. Orang Mesir pun betul agak lah, tapi tak ada duit, nak buat macam mana, kan. British kata tak apa, pinjam dulu, kan, pinjam duit. Orang Mesir pun tebuk. Lepas tu tak bayar pun lah. Tak ada duit nak bayar. Tak ada duit nak tak apa. Stress ni macam milu. Kan? Nanti bila hutang tu dah habis bayar, baru kau bagi balik. Dah ambil stress, hutang dengan bunga. Kan? Dia kata tak cukup ni, stress tak cukup bayar hutang ni dengan bunga lagi. Lepas tu nak buat ke mana? Dia kata ni segala apa hak dalam negeri ni kami ambil dulu dia. Macam tu lah. Mesir pun kena jajah dengan British, kan. Osmania pun sama juga. British hak pada cerdik dengan Belanda. Hak sebelum tu bodoh belaka. Spanyol datang tengok-tengok orang, betul. Orang tak suka dia halau, kan. Christopher Columbus main tengok-tengok dari Indian, kan. Mana orang suka main berjajah, main bunuh orang. Orang Portugis main kita, tekan Portugis. Siapa pun tak ingat Portugis dah, kan. Nasib baik dah ada juga keturunan Portugis di Melaka. Tinggal Formosa je, tu pun tinggal jemput, kan. Sebab main tembok orang, bunuh orang. Siapa suka? Tak suka. Tapi semalam tengok apa nama, dia pernah terjemah dia bahasa Arab, apa nama, dari apa tu, Al-Bukhari. Bahasa Melayu tak ada terjemahan pula. Tak tahu kau ada terjemahan. Boleh lah baca apa dia tulis tu. Tapi maknanya cara tak berkesan. Belanda dia pandai, dia main, dia berniaga. British main berniaga, nak beli biji timah, dia kata kat Selangor, kan, biji timah. Tapi dia kata jangan jual ke orang, jual kami saja. Betul, kalau Selangor jual ke orang lain, dia main kepung habis. Kepung kalau Selangor, kan. Pasal apa? Pasal Selangor langgar janji jual ke orang lain. Loh, dan nama jual beli, kan. Ni kena jual kat dia saja. Kacau, kan. Walaupun dia ambil harga murah, orang lain ambil harga mahal, kan. Tak boleh, kena jual kat dia seorang. Angkut biji timah balik negara dia. Dia buat jalan kat kita. Kita pun seronok lah British buat jalan, buat kereta api. Yalah, dia buat jalan, buat kereta api pasal dia nak angkut segala apa hak kita ada. Bukan je dia buat jalan tu pasal dia suka kita, kan. Dia buat bangunan. Oh, tengok ni, British buat bangunan kereta api, kan. Buat kereta api tu nak bawa orang balik kampung. Tak, so ada perasan. Kan, dia nak angkut segala apa ada. Tebang hutan, tebang apa, kan. Lepas tu lagi dia gaduh, so kita tanam pokok. Dia kata nak apa, global warming, panas. Dia panas, kita kena tanam pokok, kan. Sepak pula dia dulu tebang hutan kita ni, kan. Tapi kata apa, penjajahan ni memang macam kata hamka lah, begitu meremukkan tauhid, kan. Orang yang ahli tauhid dia tak terima manusia jajah manusia. Perhambaan, hamba abdi dalam Islam, macam mana kita nak justifikasikan hamba abdi? Macam sama juga dengan Tuhan. Dalam Islam, perhambaan ialah ajzun hukmi qaimun bil badan sababu al-kufr. Satu kelemahan, sekatan yang dikenakan ke atas badan manusia kerana kufur. Kerana kufur. Satu-satunya sebab manusia ni boleh jadi hamba ialah sebab dia kena tawan dalam perang. Lepas tu, hamba dalam Islam macam hamba kat orang putih kau, pakai cawat, kaki kena rantai besi. Tak ada, kan. Dalam Islam, dalam sejarah Islam mana ada? Adalah hamba kena rantai. Ikrimah Maula Ibn Abbas, Ibn Abbas akan tambak dia pasal suruh belajar tafsir. Tapi lepas tu dia jadi ulama lah. Kan. Lepas tu kita kena tadah ilmu pada dia. Nampak? Hamba Nazar hebat. Kita ambil wudu ni, wudu ya, semayang ni. Siapa riwayat hadis wudu? Humran Maula Uthman, hamba Uthman. Bayangkan hamba ni yang dulu hamba,
Dulu hamba. Kapiak, lepas tu masuk Islam. Tuhan angkat kedudukan dia jadi perawi hadis wuduk Nabi. Tidak ada titisan ayat wuduk orang Islam ni, balik pahala balik ke dia. Hebat. Humran Maula Uthman. Lepas tu Tok Wan Ibn Ishaq pun sama juga hamba. Kan? Ikrimah Maula Ibn Abbas, Mujahid. Kan? Ibn Jabal. Semua ni hamba-hamba tu hebat-hebat, mana ada lelaki-lelaki tak ada. Kan? Hak jadi raja cerita lah ramai. Kan? Tapi dalam Islam perhambaan adalah sesuatu yang indah. Kan? Diperkenalkan Islam kepada hamba ini sampai dia menerima Islam dengan hati terbuka. Dia tak ada unsur-unsur paksa, unsur seksa, tidak ada. Tak ada. Dalam Islam kita ada empayar besar, kerajaan Mamalik, Kesultanan Mamluk yang diasaskan oleh golongan hamba. Mana nak cari? Hamba jadi sultan. Tak ada. Dalam Islam je kita jumpa benda macam ni. Kan? Dalam sejarah lain tak jumpa. Kan? Di Amerika tengoklah, depa memperhambakan orang kulit hitam. Kan? Perjuangan begitu sukar nak hapuskan apartheid tu. Nak menghapuskan sikap tak suka orang kulit hitam tu. Dalam Islam kita kulit hitam dalam Islam siapa? Orang kulit hitam dalam Islam. Bilal bin Rabah satu. Tapi ada hak lagi rapat dengan Nabi. Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid bukan kulit putih je, kulit hitam. Pasal mak dia Ummu Aiman. Zaid bin Harithah tu, anak angkat Nabi tu, dia bagi kahwin dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman tu bukannya kulit putih. Jangan kata cerita Bilal. Nabi kita minum susu wanita kulit hitam, dijaga oleh wanita kulit hitam. Daripada kecil Ummu Aiman jaga Nabi. Kan? Bayangkan. Lepas tu kahwin, dapat anak Usamah bin Zaid tu kulit hitam. Kan? Lepas tu Nabi bagi dia jadi kepala tentera tu. Kan? Tu Nabi sebut, wa in ta'ammara alaikum abdun habashi. Nabi nak buang rasa tak suka kepada orang yang warna kulit hitam ni, tak mau. Di barat, kerana sebab cari dalam YouTube ada ni human zoo. Tahu tak? Mereka ambil orang Afrika pergi buat zoo di Eropah sebagai bukti evolution. Dia kata ni manusia tak habis lagi. Kan? Darwin punya bongok. Tahu tak? Marahlah orang sayang Darwin. Kan? Dia kata manusia ni jadi dekat Afrika. Kenapa kat Afrika dia kata? Pasal dia kata kat sana hak banyak kera. Jadi kita tengok gorila, monyet, dia kata banyak kat Afrika. Lepas tu kita tengok orang Afrika, dia kata. Dia kata betul lah tu. Sebab tu dia kata manusia main daripada Great Apes. Dia sebut dalam buku dia, Descendant of Man. Punya lah bongok. Kan? Punya lah tak ada akal. Kan? Dia buat teka-teka je pun. Kan? Pasal tak percaya Tuhan. Jadi, dia buat main orang Afrika tu buat jadi zoo. Orang tengok, oh ni dia ni. Tak habis lagi evolution. Jadi, white man dianggap dia telah habis evolution. Dia adalah manusia sempurna, manusia insan kamil. Insan sempurna. Habis masalah apa? Oh, ke-10 lah. Sebab kena hantar masjid ke sebelah. Kan? Betul dia bagi kita rajak. Kan? Insan kamil. Lepas tu dia superior. Dia boleh jajah orang lain. Tak? Pasal apa penjajah orang putih tu dia rasa dia boleh menjajah. On what justification? Ialah Darwinism. Darwinism adalah justifikasi yang digunakan untuk menjajah, digunakan oleh Hitler untuk bunuh orang lain. Kalau memanglah Hitler dia bunuh Yahudi, tapi dalam senarai dia lepas Yahudi tu dia nak bunuh orang Islam. Kan? Dia percaya Jerman punya
keturunan Jerman tu lebih superior daripada hal lain. Kan? Walaupun mesti ada kontot, kan? Dan kali mati bunuh diri, bodoh. Kan? Pasal dia percaya bangsa dia superior, lebih atas daripada orang lain. Kan, yalah memanglah dalam Taurah pun bila Bani Israel mendakwa kata mereka adalah children of God, apa semua, kesayangan Tuhan, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Jadi mereka rasa mereka ciptaan yang lebih istimewa daripada manusia yang lain. Tapi Islam ajak semua manusia, tak ada beza bangsa mana, bangsa Afrika ke bangsa apa ke, semuanya kullukum min Adam wa Adamu min turab. Sama dia semua. Kan? Bukannya ada beza dari segi kemanusiaan. Manusia tak ada apa. Tapi yang mengangkat derajat tu ialah agama dengan nama Tuhan. Sebab tu kita kata superiority tak boleh dijustifikasikan dengan bangsa, warna kulit, bahasa, tak ada. Yang boleh menjustifikasikan superiority pasal apa? Mereka ni dapat keutamaan dalam negara berbanding satu lagi puak. Hanya yang boleh diterima ialah atas nama Tuhan bila dia Islam. Sebab tu Islam adalah yang menjustifikasikan negara dengan adanya Tuhan. Barulah kita boleh kata okey, yang ni jadi pemerintah, hak ni jadi rakyat, kan? Hak ni jadi warga negara, ada kelas atas, ni kelas bawah. Sebab apa? Pasal dekat dengan Tuhan. Tak ada Tuhan, macam apa? Kalau kita cari justifikasi yang lain, payah. Tak dapat punya, tak akan boleh. Tak ada siapa akan setuju. Kan? Dan Tuhan sebut lagi, ya ayuhan nas uzkuru ni'matallahi alaikum. Tuhan sebut ingat nikmat. Pasal nikmat ni dalil. Mana nikmat? Apa saja nikmat yang kita dapat? Bukan yang nampak, yang tak nampak. Kewujudan kita nikmat besar. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Ada Tuhan lain yang cipta, yang bagi rezeki dari langit dan bumi? Tak ada. Satu saja. Jadi kalau itu realitinya, maka demikian juga realitinya la ilaha illa huwa. Tiada yang patut disembah kecuali dia. Kan? Fa anna tu'fakun. Kok celah mana? Hampa nak putar balik? Tak boleh. Tuhan kata realiti ni tak boleh. Tak boleh, cannot be twisted. Kamu cuba nak putar balik realiti, tak boleh. Reality is fixed, tetap. Dia bukan sesuatu yang boleh kamu nak bengkok-bengkokkan. You cannot bend the reality. Kan? Pasal reality ni adalah tetap hakikat. Lepas tu sekarang ni orang barat, dia nak kata reality ni tak tetap. Jadi sebab tu dia kata kita ada time space curvature. Jadi masa relatif, space pun relatif. Jadi reality tak, there is no reality. Pasal kalau dia pun tak dapat nafikan itu, realiti akan terus wujud. Kan? Tapi ialah apa yang dia sebut tu conjecture lah, bukannya betul. Kan? Sebab itu kita kata masa yang mutlak ialah Tuhan. Anadah. Tuhan kata akulah masa. Uqallibul laila wan nahar. Aku yang membolak-balikkan siang dan malam. Siang dan malam bukan hakikat, pasal dia berbolak-balik. Tak sama waktu siang dengan malam. Kita siang, mereka malam, mereka malam, kita siang. Tetapi hakikat dia ialah Tuhan yang mengawal siang dengan malam. Jadi bila mereka buang Tuhan daripada sains, yang mereka nampak apa dia? Siang dengan malam saja. Time saja tinggal. Tuhan tak ada. Tinggal ad-dahru. An-ad-dahru tak ada. Hanya tinggal taqallubul laili wan nahar. Uqallibul laili wan nahar tak ada. Jadi hilanglah realiti. Sudah kata tidak ada realiti, semuanya relatif. Space pun tak ada. Time pun tak ada. Time is not real. Jadi kalau tak ada Tuhan, hilang realiti. Itu point kita. Kalau kita dah faham mak tu, jelaslah bahawa iman dengan Tuhan adalah kemestian. Tidak dapat tidak. Baik, kita berhenti setakat itu dulu. Aku qauli hadza
وأستغفر الله العظيم لي ولكم. Ada soalan? Ada, kita berhenti. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.